Okay, 9.3.1 membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa saling tidak eksklusif. Bismillah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan peristiwa saling eksklusif? Peristiwa A dan B ialah peristiwa saling eksklusif jika kedua-dua peristiwa ini tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Peristiwa saling tidak eksklusif pula jika kedua-dua peristiwa ini boleh berlaku pada masa yang sama. Peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dengan peristiwa B, iaitu A silang dengan B is equal to phi. Phi ni juga dikenali sebagai set kosong. Okay, tiada apa-apa elemen dalam set A silang B. Kita tengok pada contoh 6. Seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Diberi A, pekerja yang bergaji kurang daripada RM2,500. Pekerja B merupakan pekerja yang perlu membayar cukai pendapatan. Manakala C adalah pekerja yang pergi bekerja dengan menaiki kereta. So, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah pasangan saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, so kat sini ada sedikit informasi. Individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000 perlu membayar fail cukai pendapatan. Kalau kita kira, gaji yang kurang daripada RM2,500 tidak perlu bayar cukai pendapatan. Okay, apa kena mengena dengan info ni untuk soalan ini? So first one, dia suruh kita tengok peristiwa A dan B. Adakah dia eksklusif ataupun tidak? So A dan B, pekerja A adalah gaji yang kurang daripada RM2,500. Manakala pekerja B adalah yang perlu membayar cukai pendapatan. So, adakah individu ini yang RM2,500 perlu bayar cukai pendapatan ataupun tidak? Okay, tadi kita dah sebut bagi individu yang mendapat gaji kurang daripada RM2,500 tidak perlu membayar cukai pendapatan. Okay, jadi peristiwa A dan B tidak mungkin berlaku bersama. Okay, tak mungkinlah. Maksudnya yang bayar gaji RM2,500 memang tak payah bayar cukai pendapatan. Maka peristiwa A dan B adalah peristiwa saling eksklusif. Okay, dia tidak akan berlaku, maka saling eksklusif. Kita pergi pada peristiwa A dan C. Boleh berlaku bersama. Why? A dan C gaji kurang daripada RM2,500 dan pergi bekerja dengan menaiki kereta. Okay? Mungkin boleh berlaku. Maksudnya, walaupun gaji RM2,500, dia masih boleh pergi menaiki kereta. Okay? Sama ada dia pergi naik Grab ke, dia tak cakap kereta tu kereta persendirian ataupun kereta sewa ke apa kan. Jadi, kemungkinan boleh berlaku. Pekerja tersebut bergaji RM2,500 dan juga pergi kerja naik kereta. Maka, peristiwa tersebut adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, dan akhir sekali B dan C. B dan C adalah pekerja yang membayar cukai pendapatan dan dia pergi kerja naik kereta. Okey, adakah pekerja itu membayar cukai pendapatan dan dia pergi kerja naik kereta? Yes, kemungkinan juga boleh berlaku. Contoh, saya bayar cukai pendapatan dan saya juga boleh pergi kerja naik kereta. Okey, itu maksudnya peristiwa tidak saling eksklusif. Kita pergi pada 9.32. Rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, ini merupakan rumus kebarangkalian, rumus penambahan kebarangkalian iaitu P A union B. Union,
ataupun kesatuan B sama dengan PA tambah PB. P adalah kebarangkalian dalam bahasa Inggeris iaitu probability. Okay, probability. So, probability ataupun kebarangkalian bagi A kesatuan B adalah sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Ada juga lagi satu formula, kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B tolakkan dengan kebarangkalian A silang dengan B. Okay. Bila awak nak guna kedua-dua formula ini, so kita boleh tengok sekiranya peristiwa A dan B itu adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Bermaksud ada persilangan di tengah-tengah. Okay, maka kita gunakan formula yang bawah iaitu kebarangkalian A kesatuan B sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak dengan kebarangkalian A silang B. A silang B ni yang ada di tengah-tengah ni. Okay. Sekiranya tiada persilangan, maka dia merupakan peristiwa saling eksklusif. So, formula dia tak ada yang tolak tu je. Sebab apa? Sebab tak ada persilangan. Okay. Kita pergi pada contoh 7, buku teks muka surat 257. Gambar rajah Venn di sebelah menunjukkan hubungan antara set semester. Okay, ni dia punya simbol set semester A, B dan C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semester. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Okay, the first one, dia suruh awak dapatkan satu nombor genap atau nombor gandaan 5. And the second one, mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. Okay. So kat sini awak boleh nampak. Untuk set A, dia ada nombor 2, 4, 6, 8. Untuk set B, dia ada nombor 5 sahaja. Untuk set C, dia ada 2, 3, 5 dan 7. Dan ada dua lagi nombor yang tidak dimasukkan ke mana-mana set, iaitu nombor 1 dan 9. Daripada sini, kita tahu set A adalah set nombor genap. Okay. Set B ialah nombor gandaan 5, iaitu nombor 5. Gandaan 5. Set C ialah nombor perdana. Itu adalah nombor perdana. Okay. So dekat sini kita boleh kira, dia suruh awak buktikan. Okay, kita tunjuk formula dia betul ke salah. So kebarangkalian A kesatuan B sama dengan bilangan. N ni adalah number of A kesatuan B. A kesatuan B. A kesatuan B bermaksud A dan B. Okay. A atau B. Maksudnya kita masukkan kedua-dua sekali. 4, 6, 8, 2 sekalikan dengan 5. Sebab tu nama dia kesatuan, dia bersatu. Okay. So ada berapa elemen dalam A, B tu? 4, 6, 8, 2. Ada 4, 1, 2, 3, 4 dan nombor 5. So 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 perkan dengan semua nombor yang ada dalam set semester. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 5 per 9. Okay, next kita gunakan rumus penambahan kebarangkalian yang diberi tadi. So PA tambahkan dengan PB. PA, bilangan A ada berapa dalam A? 1, 2, 3, 4. So 4 per 9. Tambahkan dengan bilangan B ada 1. Jadi 1 per 9. 4 per 9 tambahkan dengan 1 per 9, awak akan dapat 5 per 9. Jadi jawapan dia sama. Maka terbukti kebarangkalian A kesatuan B sama dengan kebarangkalian A tambahkan dengan kebarangkalian B. Kita pergi pada contoh B. Okay. Contoh B, dia cakap mendapat nombor genap atau nombor perdana. Okay, kalau tadi kita dah buat, nombor genap adalah set A dan nombor perdana adalah set C. Okay, that's why dia buat comparison antara A dan C.
Okay, the first one kita gunakan rumus kebarangkalian PA kesatuan C. A kesatuan C. Maksudnya kalau kita lurikkan kawasan dia, A, C. Kita gabungkan semua A dan C. Okay, ni semua yang saya warnakan ni. So dia jadi yang warna biru ni lah. Okay, semua A dan semua C. Jadi kita kira bilangan A kesatuan C tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perkan dengan jumlah keseluruhan ada 9. Sebab tu kebarangkalian PAUC is equal to 7/9. Dan kita cuba pula guna rumus penambahan kebarangkalian di mana PA tambahkan dengan PC. Okay, ikutlah tadi kita nak cari kebarangkalian A union C kan. So PA tambah dengan PC, then ada persilangan di tengah. So kena minus PA silang C. Okay, jadi PA ada berapa? 1, 2, 3, 4. So 4/9. C pula ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4/9. Tolakkan dengan yang tengah-tengah ni. Yang bersilang ni ada 1. So 1/9. 4 tambah 4 tolak 1 dapat 7. 7 perkan dengan 9. Jawapan tetap sama. Maka terbukti kebarangkalian A union B sama dengan PA tambah PB minus, kat sini silap. PA union C is equal to PA plus PC tolak PA silang C. Okay. Contoh 8. 8 kepingkat berlabel, okay, ada 8 kepingkat berlabel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan ke dalam sebuah kotak. Kepingkat dipilih secara rawak daripada kotak itu, di mana A ialah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 8, lebih besar daripada 8. B adalah peristiwa mendapat nombor perdana. C adalah peristiwa mendapat satu nombor genap. Okay, kalau kita senaraikan peristiwa untuk A, lebih besar daripada 8 adalah nombor 9, 10 dan 11. Okay, B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali diri dia sendiri. Maka 5, 7, 11 dia tak ada sifir lain yang awak boleh bahagi. Okay. Jadi ini adalah untuk set B dan set C pula ataupun peristiwa C nombor genap. So 4, 6, 8, 10. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So P, A atau B. A atau B, PA atau B. Okay, so first step kita kena tahu, kita nak guna formula PA plus PB minus PA silang B. Okay, PA, berapa bilangan A yang ada? Ada 1, 2, 3. So 3 perkan dengan 8. Okay, mana dapat 8? Ni, semua kad yang ada. So 3/8 tambah B ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 3/8. Tolakkan dengan persilangan di antara A dan B. Okay, awak tengok A dengan B, apakah nombor yang sama? Nombor yang sama adalah nombor 11. Okay, jadi ada satu sahaja nombor yang sama, maka tolakkan dengan 1/8. 3/8 tambah 3/8 tolak 1/8, awak dapat jawapan 5/8. Ini kalau kita guna rumus penambahan kebarangkalian. Kita pergi pada cara yang kedua iaitu menenaraikan semua kesudahan yang mungkin.
Macam mana kita nak senaraikan kesudahan yang mungkin? Okey, saya dah senaraikan tadi kat atas. So A is equal to 9, 10, 11. B is equal to 5, 7 and 11. Di mana A union B ataupun A kesatuan B sama dengan kita gabungkan semua sekali, dia akan jadi 5, 7, 9, 10, 11. 11 tak perlu sebutlah lagi sekali. Okey, kita gabungkan sekali. So dapat 5, 7, 9, 10, 11. Jadi kebarangkalian A kesatuan B is equal to 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkan dengan semua kad yang ada iaitu 8. Okay. So dia punya kebarangkalian dapat yang sama, maka terbuktilah PA tambah PB tolak PA silang B is equal to PA union B. Kita pergi pada contoh 8B, dia suruh awak cari di antara PA atau C. Okay. PA atau C. So macam tadi juga, formula dia adalah PA tambah PC tolak PA silang C. Okay. PA is equal to, ada berapa? 1, 2, 3. So 3 perkan dengan 8. Tambah PC ada 1, 2, 3. So 3 per dengan 8 juga. C ada 4. So 4 per 8. Dan seterusnya persilangan A dan C. Okay, awak tengok A dengan C. A, C ada nombor yang sama iaitu nombor 10. Jadi persilangan A dengan C ada 1 per 8. Okay, 3 per 8 tambahkan dengan 4 per 8, tolakkan dengan 1 per 8, awak akan dapat 6 per 8. Kita kecilkan dia jadi 3 per 4. Okay, next kita pergi pada cara untuk menyenaraikan kesudahan. So A is equal to 9, 10, 11, C adalah 4, 6, 8, 10. A union C sama dengan 4, 6, 8, 9, 10, 11. Okay, kita gabungkan semua sekali. So dia akan dapat kebarangkalian A kesatuan C sama dengan 6 per 8. Jawapan akhir 3 per 4. Jadi nilai yang sama, maka terbuktilah rumus tadi iaitu PA tambah PC sama dengan PA silang C sama dengan PA union C. Dan akhir sekali untuk contoh 8. 8 C apa dia? C. PB atau C. PB atau C. Tak payah. Okey. PB atau C atau PC tolak PB silang C. Okey. So PB, B ada berapa? 1, 2, 3. So 3 per 8 tambahkan dengan C ada 4. So 4 per 8. Tolakkan dengan PB silang C. Okay, awak tengok B dengan C. B dengan C ada tak yang sama nombornya? B ada 5, 7, 11, 4, 6, 8, 10 untuk C. Tak ada yang sama, maka 0. Okay. Tadi jawapan akhir awak akan dapat 7 per 8. Sama je cara yang ditunjukkan, cuma saya tak, formula yang diberi dia tak bagi yang ini. Okay. Next, kita buat menyenaraikan kesudahan yang mungkin. So B is equal to 5, 7, 11. C is equal to 4, 6, 8, 10. B union C ataupun kita gabungkan semua. Kita gabung, kita akan dapat 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11. Okay, total semua ada 7 perkan dengan 8. Jadi jawapan yang sama, maka terbuktilah PB tambah dengan PC is equal to PB union C. Okay, dan akhir sekali,
Akhir sekali, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Contoh 9, 5 keping kad berlabel dengan huruf CINTA dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan ataupun A. Okey, first awak senaraikan dulu. Okey, huruf konsonan bermaksud huruf selain A, E, I, O, U. So, C and T. C and T adalah huruf konsonan dan kad yang berlabel huruf A. Okay, so P ataupun kebarangkalian kad yang berlabel huruf konsonan atau A is equal to P huruf konsonan tambah P huruf A. So huruf konsonan ada berapa? 1, 2, 3. 3/5. Kenapa 5? Sebab ada 5 huruf keseluruhan. Tambahkan dengan P huruf A ada 1. 1/5. Jawapan akhir 4/5. Itu cara nak jawab soalan. Okay, next kita pergi pada contoh 10. Contoh 10, dalam satu jamuan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol masing-masing adalah 5/7 dan 3/5. Okay. Zalifah makan cendol 5/7, manakala Maran makan cendol 3/5. Wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu dengan gambar rajah band. Okay, this is gambar rajah band. Okay, di mana ada bentuk-bentuk tertentu sama ada bulat ataupun bulatan ataupun segi 3 ataupun segi 4. Ada juga yang pakai bentuk-bentuk lain lah. Okay, so ini yang common lah. Yang asasnya pakai bulatan lebih senang. Okay. So ada dua Z dan M. Z mewakili Zalifah, M mewakili Maran. Okay, ini adalah set semester. Set semester tu yang paling besar. Okay. So kebarangkalian juga Zalifah dan Maran makan cendol dalam satu jamuan. Jadi kita kena cari dan means silang. Bila silang dia melibatkan operasi darab. So 5/7 darabkan dengan 3/5, awak akan dapat jawapan 15/35. Kecilkan, kita dapat 3/7. Okay. Next, kita kena cari pula hanya Zalifah saja yang makan cendol. Maran tak makan. So, cara nak buat 5/7. 5/7 ni apa? Zalifah makan cendol. Okay. P Zalifah makan cendol adalah 5/7, tolakkan dengan yang bersilang tadi, 3/7. So 5/7 tolakkan dengan 3/7, awak dapat 2/7. Terusnya Maran saja yang makan cendol. So Maran makan cendol ada 3/5, tolakkan dengan Zalifah dan Maran makan cendol 3/7. Maka jawapan akhir 6/35. Okay, so kita nak transfer dia dalam bentuk gambar rajah band. So the first one, awak buat bulatan untuk Z, iaitu Zalifah. Dan tadi ada persilangan iaitu di tengah-tengah, maka Maran dengan Z akan ada pertindihan di tengah-tengah. Okay, so ambil Z, yang Z saja makan. Zalifah saja yang makan cendol, kita masukkan di bahagian Z tadi 2/7. And then di tengah-tengah tu adalah kedua-duanya yang makan cendol. So 3/7. Dan akhir sekali 6/35. Okay, next, kat luar sekali tu ada semester. Semester ni maksudnya dua-dua ni, yang kat luar ni, yang ada 4/35 tu adalah kebarangkalian kedua-duanya tak makan cendol. Okay, macam mana nak kira? 1 tolakkan dengan 2/7, tolakkan dengan 3/7, tolakkan dengan 6/35. Okay, awak tolakkan semua, awak dapat jawapan 4/35. Ini maksudnya Zalifah dengan Maran memang tak makan cendol. Okay, dia makan benda lain lah.
Okay, seterusnya hitung kebarangkalian Zalifah atau Maren makan cendol dalam jamuan itu. Okay, so cara dia, ni dia dah tunjuk PZ tambah PM tolak PZ silang M. Okay, so PZ yang awak dah kira tadi, dia dah bagi dalam soalan 5/7. Tambahkan dengan 3/5, tolakkan dengan PZ silang M. Okay, tadi kita dah kira dekat soalan A. So dapat 3/7. Okay, selepas awak buat pengiraan, awak dapat 31/35. Okay. Ataupun dia ada tunjuk kaedah alternatif dekat sebelah bawah tu, yang tulisan hijau tu. Kita tambahkan sahaja yang ada dalam Z dan M. Okay, sebab sebab soalan ini sebenarnya tanya P, Z, union M. Okay, ini yang menggunakan rumus penambahan kebarangkalian dan ini pula kita terus saja guna P, Z tambah, P, Z tambah PM. So dia tambahkan semua sekali dalam bulatan ni. So 2/7 tambah 3/7 tambah 3, 6/35. Jawapan akhir 31/35. Okey, akhir sekali contoh 11, kebarangkalian sebuah telefon pintar yang dihasilkan oleh Kilang Jaya mengalami masalah paparan ialah 2/13. Maksudnya skrin telefon tu rosak So 2/13. Dua buah telefon pintar dipilih secara rawak, laka satu gambar rajah pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Seterusnya, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Okay. So first kita buat dekat depan telefon pintar pertama ataupun handphone 1, handphone 2. Okay. Sama ada bermasalah ataupun tidak bermasalah. Okay. So dibuat M. M tu adalah yang bermasalah. M prime adalah yang tidak bermasalah. Okay. So untuk kebarangkalian mendapat telefon yang bermasalah adalah 2/13. Maka yang tidak bermasalah awak buat 1 tolak 2/13. Okay, sebab kenapa 1? Sebab kebarangkalian memang tidak boleh lebih daripada 1. So 1 tolak dengan 2/13 adalah 11/13. Okey. Kita pergi pada handphone 2. Handphone 2 daripada yang bermasalah, kemungkinan juga handphone 2 bermasalah ataupun tidak bermasalah. Okey, so samalah 2/13, tidak bermasalah 11/13. Same goes dekat bawah ni, ada M dengan M prime, 2/13, 11/13. So kesudahan yang kita akan terima adalah MM, bermasalah, dua-dua telefon kita dapat, dua-dua bermasalah ataupun salah satu bermasalah, satu lagi tak bermasalah ataupun lagi satu tak bermasalah dengan yang bermasalah ataupun akhir sekali dua-dua tak ada masalah, dua-dua skrin telefon okey. So soalan dia cakap dia nak kebarangkalian sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Okay, sekurang-kurangnya. Salah satu lah. Maksudnya salah satu mesti M. Okay, salah satu mesti ada M. So awak tengok pada bahagian kesudahan. Bahagian kesudahan awak tengok mana satu yang ada M terus kita ambil So M, M, M prime, M prime M. Okay, yang ini kita tak pilih sebab dua-dua tak ada masalah. Okay, dia nak salah satu mesti ada masalah paparan. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar mengalami masalah paparan sama dengan kebarangkalian MM
tambah kebarangkalian M prime tambah kebarangkalian M prime M. Kita tengok pada the first ni dia ambil 2/13 darab 2/13. Okay, awak tengok ni. Dia direct macam ni, MM. Okay, 2/13 darab dengan 2/13. Next, tambahkan dengan M prime. M 2/13 tambahkan dengan, darabkan dengan 11/13. 2/13 darabkan dengan 11/13. Ikut dia punya step. Okay. Next, akhir sekali M prime M. So M prime 11/13 darabkan dengan 2/13. Okay, macam ni. Okay, so awak selesaikan saja, tekan saja kalkulator, jawapan akhir 48 per dengan 169. Okey.